Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam tajuk Subjek Matematik tahun 4, tukar unit masa. Bagaimana kita nak menukar unit masa? Sebelum ni kita dah tengok antara dekad, abad dan juga alaf. Jadi hari ini kita nak tengok tukar unit masa. Apa yang kita nak pelajari? Yang pertama sekali kita tengok dulu objektif pembelajaran adalah berjaya menukar unit masa. Ada beberapa unit masa yang kita perlu tukarkan. Pergi kepada unit yang pertama, iaitu jam dan hari. Kalau murid-murid masih ingat lagi, jam dan hari ada perkara yang kita perlu hafal, iaitu satu hari bersamaan 24 jam. Kita tengok contoh hari. Contoh satu. Jill Westing bercuti bersama-sama keluarga di Lahad Datu selama 3 hari. Nyatakan 3 hari dalam jam. Ingat balik, kalau hari nak tukar kepada jam, kita kena darab 24. Kalau jam nak tukar kepada unit hari, kita kena bahagi 24. Ini tips yang kena ingatlah. Jadi 3 hari bermaksud 3 darab 24 jam. Jadi bersamaan 72 jam. Jadi 3 hari adalah selama 72 jam. Sekilas fakta ni, angkasawan Syekh Muzaffar berada di stesen angkasa antarabangsa ISS selama 10 hari 21 jam. Cuba kita kira jumlah jam beliau berada di ISS. 10 hari 21 jam kita nak tukar kepada jam. Jadi yang mana yang kena tukar kepada jam? Yang hari ni. Yang jam ni tak perlu tukar. 10 darab dengan 24 bersamaan 240 jam. Tapi yang 10 hari baru, kita belum tambah lagi dengan 21 jam. Sebab tu kita buat bentuk lazim, iaitu 240 tambah 21 jam. Baru kita dapat jumlah jam beliau berada di ISS, iaitu 261 jam. Setakat ni boleh faham kita teruskan contoh yang ketiga. 36 jam. Berapa hari, berapa jam? Kadang-kadang ada soalan yang tanya macam ni. Dia bagi dalam jam, tapi dia nak dalam hari dan jam. Apa yang kita kena buat ialah 36 jam ialah 24 jam tambah 12 jam. Iaitu 24 jam mewakili 1 hari, 12 jam. Tak sampai 1 hari, kita kekalkan dengan 12 lah. Jadi sebab tu jawapan kita 1 hari 12 jam. Jam ialah 1 hari 12 jam. Contoh yang keempat. Ada contoh yang keempat. 180 jam bersamaan berapa hari, berapa jam? Kalau tadi kita tukar sebabnya 36 jam dekat dengan 24. Jadi bolehlah kita buat 24 dan 12. Tapi yang 180 jam ni banyak. Jadi kita kena buat bentuk lazim. Bahagi dengan 24. 180 bahagi dengan 24. Baru kita buat sifir lah. 7 darab 24 sebanyak 168. Jadi
yang kita buat darab ni, pendarab dia ialah hari. Okey, baki dia adalah jam. Okey, hari dan minggu. Okey, hari dan minggu. Bagaimana kita nak tukar hari dan minggu? Okey, contoh dia. Hari dan minggu iaitu murid tahun 4 Maret diberi masa 4 minggu dalam bulan Mac untuk menyiapkan mural anti dadah. Nyatakan bilangan harinya. Okey, 4 minggu berapa hari? Okey, kita kena ingat. Okey, tips dia, kalau minggu nak ke hari, darab 7. Kalau hari nak tukar ke unit minggu, bahagi 7. Okay, cara yang pertama, 4 darab 7 sama dengan 28 hari. Okey. Cara yang kedua, 4 minggu. Okey. Daripada atas ni 1 hari bulan hingga 7 hari bulan 1 minggu, 8 hari bulan hingga 14 hari bulan 2 minggu, 15 hari bulan hingga 21 hari bulan 3 minggu, dan 22 hari bulan hingga 28 hari bulan 4 minggu. Jadi 28 hari. Okey, ada cara yang lebih senang, kita guna cara 1 lah. Okey, cara 2 ni kita kena ada kalender. Kalau tak ada kalender, susah sikit lah. Okey. Contoh seterusnya. Okey, kan 56 hari kepada minggu. Okey, 56. Kalau tadi kita kata hari kepada minggu kita kena bahagi. Okey, sekarang 56 kena bahagi dengan 7. 7 darab 8 sama dengan 56. Jadi 8 tu adalah minggu. Okey. Ni buktikan. Okey, ada 21 hari dalam 3 minggu. Buktikan. Pun sama kita kena buat dalam bentuk bahagi. 21. Okey. 21 bahagi dengan dah banyak dah. Padan semula. Okey. Dua puluh satu kita nak bahagi dengan 7. Darab 7 sama dengan 21. Ada 21 hari dalam 3 minggu. Okey, 21 bahagi 7, 3. 3 minggu. Buktikan. Buktilah, terbuktilah. Faham? Okey. Seterusnya, contoh ketiga. Cuti pertengahan tahun 24 hari bulan 5, 8, 16 hari. Okey, ini tempoh masa. Kita dah belajar tempoh masa. Berapakah tempoh dalam minggu dan hari bagi cuti di atas? Okey, berapa tempoh? 16 hari. Berapa minggu, berapa hari? Cara yang pertama kita buat macam biasalah. 16 tu sebab nombornya bukan besar sangat. Okey, kita boleh buat 7 tambah 7, 14, tambah 2, 16. Jadi, seminggu, 2 minggu, 2 hari. Jadi, jawapan dia 2 minggu, 2 hari. Okey, cara yang kedua lebih cepat sikit. Kita guna kaedah bahagi. 16 bahagi dengan 7. 7 darab 2, 14 baki 2. Jadi, 2 minggu, 2 hari. Okey, lebih cepatlah berbanding dengan kita buat yang asing-asing 7 hari itulah. Okey. Seterusnya, unit yang seterusnya adalah bulan dan tahun. Okey, kita kena ingat bulan dan tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Okey, tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan ialah 5 tahun. Ini sumber daripada Menara Kuala Lumpur. Berapa bulankah tempoh pembinaan Menara Kuala Lumpur hingga dirasmikan?
Okey, ini tips. Okey, tahun kepada bulan darab 12. Okey, jadi 5 tahun bersamaan, 5 darab dengan 12 sama dengan 60 bulan. Okey, kita buat bentuk lazim. Okey, untuk menjelaskan maksud bulan tersebut. Okey, berapa bulan. Okey, tempoh pembinaan selama 60 bulan. Okey, seterusnya, contoh seterusnya, hitung usia gajah dalam tahun 840 bulan. Okey, dia nak dalam tahun. Seekor gajah Asia boleh hidup sehingga 840 tahun. 840 bulan. Jadi berapa tahun? Ini pun sama, kita buat bahagilah 840 bahagi 12. Okey, 7 darab 12, 84. Okey, jadi sifar darab dengan sifar 12 sama dengan sifar. Jadi 70 tahun. Usia gajah Asia, gajah 70 tahun. Okey, seterusnya kita sambung contoh yang ketiga. Tukarkan 172 bulan kepada tahun dan bulan. Okey, ini bila dia tanya tahun dan bulan, mesti ada bahagi bila kita bahagi. Prosesnya tetap menggunakan bentuk lazim. Bulan nak tukar kepada tahun, kita kena bahagi. Okey, 172 bahagi dengan 12. 1 darab 12, 12 bahagi 5. Turunkan 2, 4 darab 12, 48 bagi 4. Jadi 14 tu untuk bulan. Okey. Okey. Yonfat berumur 10 tahun 2 bulan. Kira umurnya dalam bulan. Okey, ini pun kita kena buat. Yang mana kena buat? Yang ni yang kita kena darab dengan 12. Betul? Okey. 10 darab 12, 120. Tambah dengan 2, jadi 122 bulan. Okey? Sebenarnya, kita buat dengan cara mendarab. Okey, untuk yang terakhir, tahun, dekad dan abad. Yang ni kita dah belajar. Nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Okey, 23 bahagi 10. Ingat balik, 1 dekad bersamaan 10 tahun. Dekad kepada tahun darab 10, tahun kepada dekad bahagi 10. Sekarang dia nak tahun kepada dekad. Jadi bahagi 10. Perkali adalah dekad. Baki adalah tahun. Okey. Okey, last kita tengok. Pada tahun 2020, Menara Condong Teluk Intan berusia 130 tahun. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Okey. Jadi proses dia abad kepada tahun darab 100. Tahun kepada abad bahagi 100. Okey, jadi prosesnya kita nak buat apa? Tahun kepada abad. Okey, kita kena bahagi. Okey. 100 kita buat berapa? 100 dan 34. Okey, ni cara yang kedua lah. Kalau ikut cara ni, cara yang kedua. 100 bentuk abad, 34 tahun, kekalkan dekat sini 34 lah. Okey, boleh faham. Okey, nombor 2. 2 abad 7 tahun, berapa tahun? 2 abad ni kena darab dengan 100. Okey, dapat. Kemudian tambah dengan 7, jadi 207 tahun. Okey, dan yang terakhir, 4 abad 8 dekad. Berapa tahun? 4 abad darab dengan 100, jadi 400. 8 dekad darab dengan 10, dapat 80. Okey, sekarang 4 tambah 80, sebanyak 480 tahun. Okey, jadi murid-murid sekarang faham ke tidak ni? Okey. Contoh-contoh yang cikgu dah bagi ni berdasarkan buku teks. Okey. Contoh ni murid-murid boleh rujuk kepada buku teks. Okey.
Nanti kita akan tengok latihan selepas ini. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.